Ali, ready? Ready. Yus, ready? Ready. Alright, let's go to the show. Hear it now on YouTube and Spotify. Terrorback Podcast. Terrorback Podcast. Welcome to Terrorback Podcast. Wow. Yeay, Wih, kita baik dah lama tu. dah tak buat podcast dengan dia. Tu. Ya, dia busy sikit. Busy sikit sebab apa? Sebab apa? Lately saya kena turun padang berjumpa dengan Presiden. Wow. Kamu turun padang jumpa presiden? Ya. Katanya sekarang ni kita pun betul lah kalau kata dia cakap dia jumpa presiden, logik lah. Sebab sekarang ni kita pun akan hampir ke PRN. Ya. Pemilihan raya negeri. So, Betul. dia jumpa presiden parti lah. Yes, presiden parti. Ingatkan jumpa presiden negara ke apa kan? Kan. Kira yang parti yang dia jumpa tu pun private party. Ui. Oh, private party punya. Private party punya. Oh, presiden private party. Presiden private party. Ingatkan parti mana-mana. Wakil negeri Kedah. No. Alright, so Alright. kepada audiens yang baru hadir ke YouTube kami TERROBACK Terrorback Podcast, Yes. jangan lupa like, subscribe and share, komen sikit-sikit, open the notification button. Yes, sir. Dan kami juga ada satu lagi platform untuk dengar kita punya celoteh. Di mana Yus? Dengar saja. Untuk dengar saja dengar tu. sahaja. Spotify guys. So jangan lupa ke Spotify, tekan button follow kan Spotify. Follow, ya. Oh, ingat saya nak sebut subscribe ni. Tekan button follow, bagi rating. Bagi rating. 5 star guys. Siapa bagi rating paling banyak, kita nak bagi apa? Kita bagi rating balik. Oh, kita bagi rating balik. Yes. Okay. Oh, bukan bagi giveaway apa tak? Kita belum mampu. Oh, okay. Okay. Alright, kita so- bagi rating balik. Pergi kita punya social media account, TikTok, IG dan Facebook. Yeah. TERROBACK. BACK. Alright, so topik pada hari ini kita akan bersembang pasal Budaya Indonesia. Indonesia ke Malaysia. Budaya Indonesia. Gitu. banyak ke budaya yang masuk ke Indonesia? Masuk ke Indonesia dan budaya Indonesia masuk ke Malaysia. Masuk ke Malaysia. Sebab kan, Banyak. banyak lah sebab Banyak. duk tengok kita ni macam lebih kurang je. Kita ni Nusantara yang sama yang. Dia macam tanya untuk budak banyak ke budaya Indonesia masuk Malaysia? Banyak. Tentu. Banyak. Dia tak easy lah. Tu lah, duk tengok kita Nusantara. So tengok macam banyak persamaan je tau kita dengan Indon ni. Macam mana, apa pendapat hampa? Kalau ikutkan banyak lah persamaan tu kan. Contohnya persamaan yang boleh aku katakan rupa. Oh yes, betul. Rupa. Betul. Rupa kita ni boleh dikatakan hampir sama dengan Indonesian. Kan boleh dikatakan kalau Indon sebelah kita pun orang boleh kata kita Indon, dan Indon pun boleh kata orang Indon boleh kita boleh kata orang Indon tu orang Malaysia. Ya, betul. Tapi cuma perbezaan dia tu mungkin dari segi culture, pakaian. Ya, betul. Selalu geng-geng Indo kan, kita nak senacam di Malaysia. Depa yang jenis casual ni memang kita confuse lah mana satu depa. Cuma bila kita akan pasang waktu perayaan, waktu hari raya depa akan pakai kat baju depa. Betul. Betul tak? So betul. depa memang takkan lekang pada baju Betul. budaya depa tu. Ya. Tapi daripada segi bahasa ni, lenggok kata ni banyak ke berbeza? Oh, okey, daripada segi bahasa untuk mengatakan apa, negara Indonesia, bahasa bahasa rasmi utama depa sebelum merdekanya depa ialah bahasa Jawa. Okey. So depa disebabkan ada satu gerakan anak muda lah. Okey. Depa nak nak bagi senang kan, nak bagi satu Indonesia boleh seragam bahasa tu. Depa memilih bahasa Melayu. So maksudnya bahasa original Indon bukan bahasa Melayu, bahasa Jawa. Okey. So di situ depa declare lah yang bahasa Melayu tu ialah bahasa kebangsaan depa. Dan I see. adalah dalam surat perjanjian depa tu kan, angkat sumpah semua yang nak bagi Kesultanan Indonesia ni semua akan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi Indonesia. Nama dia memang bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Bukan bahasa Nusantara. Bukan. Sebab satu lagi antara faktor sebab apa Indonesia memilih bahasa Melayu,
Satu lagi kita tengok sejarah kan, bahasa Melayu lingua franca kan. Ya. Dijadikan satu bahasa untuk perdagangan kan. So disebabkan di situ betapa kuatnya bahasa Melayu ni, depa menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi depa. Tapi kalau ikutkan macam yang tadi you sebut tadi tu, gerakan anak muda kan. Kalau ikutkan, ini kisah yang kita tahu daripada Indonesia. Sebelum ni Indonesia dia ada kesultanan dia ada dia punya sistem beraja. Tapi sebenarnya benda tu dia dah dibuang. Cumanya Malaysia saja yang masih mengekalkan sistem beraja, kesultanan. Di Indonesia dia orang mengamalkan cara bebas. Cara bebas. Maksudnya sekarang ni kalau kata kita sesuatu amalan ataupun sesuatu perayaan ataupun event yang dibuat di Malaysia, kalau melibatkan raja ataupun sultan, kita perlu ikut protokol. Perlu ada dulang emas, perlu ada kain kuning, lepas tu spek tertentu untuk sambut sultan kan. Masih mengekalkan protokol tu, tapi di Indonesia dah tak ada dah. Faham. Maksudnya sekarang sini cuma ada pemimpin dengan rakyat, itu saja. Okay. Tu yang mereka mengamalkan sistem presiden tu. Yes. So maknanya bila presiden tu mereka guna gaya bebas tu. Kita masih mengekalkan Perdana Menteri, dan atasnya tu ada sultan untuk setiap negeri. Dan Perdana Menteri terus agung. Dia orang presiden tu Jokowi. Betul. Jokowi pun tu lah, saya ada tengok kat di TikTok, di Facebook apa semua kan, tentang Indo ni kan. Mereka betul mengangkat Jokowi tu, kira pemimpin yang disayangi dia Betul. Joko Widodo kan nama dia? Jokowi Widodo. Ya, Jokowi Widodo. Benar. Jokowi tu asalnya mana? Jawa. Dia Jawa. Dia asalnya di mana? Kita bagi peluang untuk dia search guys. Kita kena search fakta, kita bagi tahu fakta. Tapi kalau ikutkan yang bila sebutnya bahasa Melayu yang you sebut tadi tu, adakah sama bahasa depa dengan kita? Ya, itulah perbezaannya bahasa kita dengan bahasa depa ni banyak juga sebab depa dari segi penduduk dah ramai. Pulau yang berada di negara Indonesia tu pun dah berapa banyak lah. Betul. So bahasa Melayu depa lain sikit daripada kita. So ada yang sama dengan kita, selebihnya lain lah. Macam dong apa semua lagi kan. Mas, kakak. Sebenarnya perkataan kakak tu ialah pak cik kan. Abang. Tengok kat sini kita panggil kakak ialah sister. Kat sana kakak tu ialah brother, abang. Beza dah dialek dengan maksud certain ayat tu lah. Cuma tu lah satu benda je yang saya terbuku lah daripada dulu kan. Terbuku dah hati kan. Saya macam pelik lah, macam orang Indonesia ni, saya respect apa teguh pendirian mereka. Mereka walaupun main Malaysia, mereka still berbahasa Indonesia. Ya, betul. Itulah macam sebelum ni kita ada bincang dah benda ni dalam episod sebelum ni kan. Sebab apa orang kita ni yang kena please pula mereka kena layan dialek mereka. Betul. Sebab apa kita tak sembang je bahasa KL dengan dia. Sebab kita kan serba mampu. Kita macam-macam boleh. Serba mampu Ya, serba boleh. Sebelum tu bro ni teka betul tu. Jokowi mawan Jawa tu. Surakarta Jawa. Ya. Ya, dia mawan sebab Jawa. kalau ikutkan asalnya ini yang dapat sikit sebanyak daripada kawan-kawan Indonesia lah. Asal penduduk yang berada di Jakarta, Surabaya, semuanya dia orang dah asal daripada Jawa Sumatera, Jawa Tengah. Cumanya dia orang berimigrasi ke Jawa kan, sebagai bandar kota raya yang untuk bekerja Jakarta. Tapi katanya pusat pimpinan kerajaan Indonesia akan dipindah. Akan dipindah dari mana ke mana? Dari Jakarta tak silap. Aku search balik Okay. bagi peluang untuk aku search. Saya juga. So okay bro, macam bro ni, bro ada member Indon tak? Sorry sebelum tu. Saya ada terdengar isu sensitif tentang Indo dengan Indon. Okay. Faham tak? Dia di US macam ni, macam contoh geng-geng hitam sesama hitam saya boleh panggil nigger. Sorry yang ni untuk educational purpose, bukan saya nak sebut saja. So sesama depa boleh panggil nigger. Okay, so dekat macam seingat saya lah, saya sembang dengan orang Indo, depa agak sensitif dengan perkataan Indon. Faham tak? Untuk depa macam seakan-akan level macam nigger tu juga. Macam orang berkulit putih cakap dengan orang kulit hitam, kita panggil dia nigger. Okay. So depa akan ni hawak yang panggil aku yang trigger aku lah. So untuk rakyat Indo, depa sensitif dengan Indon. Bukan kena panggil apa Indo. Tu yang selalu duk tengok dalam TV apa semua, depa sebut Indo.
Kalau dia tak mau sebut panjang sebut Indo So apa maksud Indon tu Tak sebenarnya? tahu. Saya pun Kan? sampai lah saya tak tahu apa yang sensitif sangat Indon. Macam kat Malaysia ni kita selalu panggil kat geng-geng India lah. Yang sensitif tu P words. Ya. Dekat US ada N word, kat N ni word, ada sini P word. P word. Tapi kat Indon I word. Indon Indon N. Macam kan ya, Indo pun okey. Ya. Indon. Indon tu jadi isu sensitif untuk Ya. mereka. Oh, saya first time tahu. Okay, untuk yang ibu kota negara yang sebelum ni memang mereka banyak pindah dan finally dia orang pilih satu tempat di Jakarta untuk letak pusat pimpinan. Macam kita di Malaysia ni Putrajaya lah. Betul je. Dan dia orang akan pindah ke Penajam Pasir Utara. tu kat Kat- Penajam Pasir Utara. Kedah lah. Bukan Bukan. Kedah. Utara. Bukan. Oh. Ni Utara Indon. Dia orang akan pindah ke sana sebabkan kita pun dah tahu Jakarta dia orang target lah dalam beberapa tahun lagi Jakarta dah tak boleh duduk. Sebab Ayak meningkat. faham. Faktor ayak meningkat. Faham. Dan di tempat yang baru tu dia orang dah kaji bencana mungkin seminimum mungkin. Sebab kan Indonesia kan dekat dengan pusat orang panggil gempa bumi. Yalah, depa pun gunung berapi banyak kat sana kan. Yes. Depa satu tahun tu boleh katakan gerak gempa bumi. Ya, Kira betul. dia orang punya normally hidup tu boleh katakan kalau main Malaysia kita macam chaos kan. Oh gempa bumi, baru 6 skala Richter. 6 skala Richter dia macam tak mau hidup Yalah. lah. Depa macam 9 skala Richter bisa aja. Bisa boh. aja. Minum aja kopi tu. Macam tu lah. Serelax itu lah. Si relax. Yalah, depa dah hadap Depa dah benar-benar. dah adapt dah dengan gempa Ya, bumi lah. betul. Tapi macam mana sekalipun dia orang perlu cari tempat yang baru sebabkan faktor ayak tengah meningkat. Faham. Ush. Nama apa tempat ni? Kedah. bukan. Apa nak? Penajam Pasir Utara. Penajam Pasir Utara nama dah. Ush. First time tu dengar perkataan penajam. Wilayah Penajam Pasir Utara. Tapi tempat tak tahu Yogyakarta kot. Oh. Saya ingat saya Jakarta juga. Yogyakarta. Yogyakarta bukannya Yogyakarta. Itu tak bukan Nusantara. Dia orang pergi ke IKN Nusantara. Okay, Nusantara. Lokasi di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Kalimantan silap. Timur. Kalimantan dekat bawah Sabah kan? Tak pasti. jangan tanya geografi Oh, ya. Aduh fail lah masing-masing. Kalau hang tanya geografi, orang boleh kata Perlis, lajak Perlis sikit, masuk Phuket dah. Masuk Bukan. Danok tu. Ni bro, Kalimantan Utara betul-betul bawah Sabah Sarawak ya. Serius lah? Ya, kan Sabah Sarawak kita nampak dia macam seekor apa orang panggil seekor Anjing. Tu di perut dia tu ialah Kalimantan lah. Oh. So untuk mengetahui apa juga di situ juga ada satu tempat nama Pontianak. Banyak lah tu. Apa dah? Ha? Hantu tu. Pontianak banyak Itu lah. saya tak tahu Oh, Allah tak alam. tahu. Tapi nama Yeah. tempat tu Pontianak. Oh. Di Indonesia. Aduh tak aduh nama hantu mat. Alright. So tadi itu adalah melalui bahasa. Ya. Lepas tu tadi tu yang katanya Indon tadi tu. Oh, isu tu lah. Isu tu. So maksudnya orang Malaysia tak boleh dah kalau kata kita jumpa orang. Ni orang Indon. tu lah. Tak boleh. Tak Kalau boleh ikut kan. bahaya. Kawan-kawannya kena panggil dia Indo lah. Indomie. Indomie mi. Oh, okay. Tak betul kan Indomie mai pada sana ke? Ya, betul. Yalah. Itu yang panggil dia Indo lah. Indo. So tak boleh panggil Indon. Lepas tu tak boleh panggil Indonesia. Kena kenapa? panggil Indonesia. Bukan. Bukan. Indonesia tu memang kekal Indonesia. Untuk fahaman bro buang N lah. Buang N je. Tak boleh macam tu. Tak boleh. Yang menjadi isu sangat tu yang kata Indon tu apa isunya? Sebab saya ingat saya bersembang dengan orang tu. Dia bagi tahu dia samakan dengan situasi di US tu. Dia samakan situasi dengan orang N-words. India kena perkataan P apa semua ni. Faham? Untuk depa triggered lah benda tu. Yang tu je lah yang saya dapat hasil pada saya sembang dengan orang Tapi tu. dia berbeza dengan orang Melayu. Sebab apa? Kalau Melayu kan contoh orang kata Melayu babi, Melayu anjing. Melayu tak marah. Sebab? Kalau kata Melayu malas marah. Ya. Ha. Betul. Melayu malas, Melayu memang malas marah. Ya, benda tu trigger tu kan. Trigger cak. Kami tak malas lah weh. Pagi-pagi kami pergi lepak apa tahu ah. Bangun pagi bukan senang bangun pagi. Yalah, Macam tu lah. betul. Nak bangun pagi ingat senang. Tu lah. Tapi kalau Melayu babi, Melayu anjing dia orang tak marah. Dia relax saja. Ya, Biasa anjing.
Melayu kucing, tak marah. Dan satu lagi saya rasa orang kita relax sangat sebab ni kot. Sebab kita dah terlalu dengar benda tu tiap hari, faham tak? Malas ni perkataan yang jarang kita nak dengar. Setuju. Sedangkan malas tu perkataan yang sopan lagi pada babi, anjing. Betul. Tapi malas tu yang kita jarang dengar. Tapi kalau ikutkan bila kata Melayu malas ni, ialah dia memang ada trigger. Sebab kan dia di label melalui kekayaan. Cina kaya dan takbir negara. Tapi Melayu tak ada, semua yang mereka kecil-kecil Melayu malas kan. Jadi benda tu aku kata boleh patut marah kalau orang kata Melayu malas. Tapi kalau betul-betul hang tengok realiti, boleh katakan malas pun ada jugalah kan. Tapi apa jangan marah aku Melayu. Orang Melayu yang memberitahu Melayu ada yang malas. Macam tu situasi dah. Ikut situasi lah. Ikut situasi lah. Sebab kebanyakannya tak ada lagi lah. Tengok apa, kalau Cina pun dia orang malas tu ada yang Cina malas kan. Tapi mostly benda tu dia selalu tuju kepada Melayu ada sebab. Dan kita perlu ubah benda tu untuk kita elak spekulasi tu. Betul. Tadi aku tersebut Indomie, Mat. Indomie. Brand yang hampa sangkakan brand tu brand Malaysia, tapi sebenarnya dia daripada Indonesia. Mi sedap. Mi sedap memang daripada Indonesia. Sebab saya ingat dia brand Malaysia. Oh ya. Saya ingat dia brand under Mami je. Kau tak salah dulu waktu Papa dengar. Sebab kan warna dia kan macam dia ada elemen-elemen macam Mami sikit kan. Okay. So saya expect dia tu Mami punya sub produk produk dah. Macam tu. Kalau macam aku dia apa mi sedap. Mi sedap. Kan Malaysia punya. Kamu tahu Kopiko? Okay, tahu. Coklat Kopiko tu daripada Indonesia. Lah. Ya. Ingatkan brand tu apa? Brand kapal api. Kapal api Indonesia lah. Kapal api Indon ke? Kapal api Indon. Saya tak tahu Ya, kapal api Indon. Oh. Dan satu lagi brand yang aku makan daripada kecil, aku sangkakan ni brand Malaysia. Apa? Brand Cina Malaysia. Apa dah? Coki-coki. Coki bukan Malaysia punya. Coki-coki Indon saya. Aduh. So banyak juga lah. Banyak kena gula Ya. Kena gula-gula dia mah. Dah makan gula-gula, kena gula-gula pula. Ui, banyak gila bai. Ya, brand Coki-coki, brand Indon. Nah. Saya ada lah story sikit tentang mi sedap ni kan. Saya dulu dekat sekolah asrama tu. Saya antara AJK yang akan berniaga lah setiap Jumaat, Sabtu, Ahad. Okay, so nama grup ni kira macam ni grup bawah sekolah saya punya high council lah. So dia ada satu grup ni dia akan berniaga lah setiap Jumaat, Sabtu, Ahad ni. So nak dijadikan cerita, kami jual murtabak Maggi. Nama je murtabak Maggi, cuma masuk kena mi sedap. Mi sedap, benda satu saya puji dia punya bawang goreng tu. Faham tak? Makan ratah tu saja sedap. Tapi mi sedap tu dia satu kategori. Kalau hang masuk universiti, hang bawa Maggi kari ke, hang bawa Maggi tom yum ke, hang tak kaya lagi, Mat. Betul. Hang bawa mi sedap level lain mahal lah. Mahal lah. Kira stok dalam loker hang tu mi sedap. Tapi mi sedap ni satu saja masalah dia. Apa dah? Makan satu tak cukup, makan dua tak habis. Awak macam bro, dua tak habis ke? Dua dia tak boleh habis. Tapi satu tak cukup. So bro akan makan 1,5? Tak habis lah 1,5. Maksud? Dia kena dua lah kan. Tapi dia takkan habis yang dua tu. Oh yo. Macam bro tak habis Tak habis sebab dia kenyal elok lah. Betul lah. Saya rasa dia je mi goreng yang boik kan. Yang boik dia lah. Include Indomie lah. Okay, Indomie dengan mi sedap. Mana boik Aku mi sedap. Mi sedap, saya mi sedap kok. Kalau aku mi sedap lah kan. Tapi kalau mi sedap tu warna putih tak ada, aku akan mi Indomie lah. Mi sedap warna lain barai Barai. Dia pun pernah try warna hijau dengan lemon zest tu. Barai. Lemon zest dengan lime tu. Dia buat mi lemon zest. Lemon zest tu barai lah. Tak boleh buat lah. Lepas tu satu lagi, saya ada kat satu story. Waktu tu saya baru balik dari Oman nak ke Malaysia. Saya naik flight daripada Oman ke Malaysia. So di atas flight tu valid lah semua currency dalam dunia ni. Boleh ya bayar pakai ringgit apa semua kan. So waktu tu disebab saya terlampau lapar, tapi modal saya sikit, dalam flight tu dia jual Indomie. Saya makan Indomie je Mat. Saya makan banyak kan Indomie sepanjang nak balik ke Malaysia kan. Cuba bayangkan, salah satu produk pada ASEAN ni yang naik ke atas udara, Indonesia je di flight Arab tu. Nama flight tu Air Arabia. Satu saja produk ASEAN di atas tu. Mana ada Maggi apa semua, mana ada. Ada Indomie je. Muhammad, satu lagi nama Indomie. Bihun ikan tak ada. Tak ada. Tu apa? Bihun Fama. Fama. Tak ada. Itu tak ada. Fama sup mu. Fama sup barai bodoh tu.
Brand tau. Nampak Indomie. Nama dia tu. Kira salute lah. Tapi kalau ikutkan ini apa yang dikaji lah kan. Kalau kita tanya kepada orang, negara mana yang akan sukses satu hari nanti, Dubai kita letak tepi lah. Dubai dah level duduk dalam rumah bosan-bosan cucuk dinding keluar minyak kan. Level tu Ya, Muslim macam. Sebab tu kaya. dia Dubai dinamakan satu tempat yang dipenuh rahmah, terlampau kaya. Level dia pun cucuk cak keluar minyak, cak keluar minyak kan. Sampai level tu kan. Jadi Dubai letak tepi. Dia orang kaji yang Indonesia pada tahun selepas 2028 2030 ke atas, dia one kind of negara yang membangun cepat. Sekarang pun dia membangun. Dia tengah Sekarang bangun. kamu dah nampak Dia tengah bangun. Sebabkan Joko Widodo. Jokowi Widodo. Aku dah search lah. Pada Joko. Joko Widodo. Orang panggil dia Jokowi. Jokowi. Okey. Joko Widodo nama betul dah. Saya setuju juga. Lepas tu satu lagi, logik lah sebab apa depa membangun. Kita tengok dari side filem sendiri lah. Filem depa pun dah lain lah tau. Dia macam production quality dia semua dah lain. So logik lah negara apa sedang membangun. Betul. Tambahan pula, kalau kita tahu yang sekarang ni dia orang tengah duk buat bergabung negara India, Indonesia, Canada dengan British kot. Ada yang dia orang gabung 5 negara untuk menghapuskan mata dolar wang US. baik tu. Dia orang bekerjasama untuk gunakan mata wang Cina untuk sebagai urusan perdagangan. Guna Cina punya. Yes. So maksudnya lepas ni kita akan bermusuhan dengan US lah. Kita Malaysia masih menggunakan US dollar. Okey. Dia orang buat tindakan macam tu Okey. sebabkan US dollar ni adalah satu currency yang membuli. Okay. Faham. Dia orang membuli Malaysia, tapi Malaysia tak boleh ikut macam Indon sebab macam saya cakap tadi tu lah, Indon sedang bangun. Dan dia orang ada backup yang terlalu besar lah. Sekarang ni pun banyak pelabur-pelabur di Malaysia yang keluar ke Indonesia. Seperti Grab. Grab Malaysia punya. Ya, Grab bukan Malaysia punya. Grab dulu bertapak di Malaysia HQ. Okey. Tapi dia dah pergi ke Indonesia. Indon ada version motor punya apa? Ya, Gojek. Ada version motor punya kan. Spyro ada motor punya. Tapi kita tak boleh buat lah. So? Cuba kalau perempuan apa nak ni bawa motor laju-laju dah budak-budak naik suku perang. Kan. Style lah. Ui, tak mau style. Tak balik perempuan tu. Dah jatuh tengah jalan. jatuh lah. Okey lah. Lepas tu sekali yang jadi bawa Gojek tu, orang Malaysia orang kau tunggu saat mak suruh pergi beli sardin sat, bawa pergi kedai pula. Okay guys, so kita rehat sebentar. Terbaik Podcast.